Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jadi hari ini kita akan terus kepada bahagian yang kedua. Okey, ada bahagian yang kedua, tajuk Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey kelas. Jadi kita pergi kepada bab 3. Okey, topik hari ni yang kita masih belum belajar lagi ada dua. Okey, ada dua subtopik yang kita belum belajar apa dia kelas, iaitu 3.4 okey tentang amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, kemudian 3.5 adalah tentang apa tajuk dia? Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, jadi dua subtopik ni kita akan cuba huraikan, cikgu akan cuba ajar okey dalam kelas pada hari ini. Okey, jadi amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, topik ini. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini adalah tentang amalan pilihan raya. Okey, yang ni. Kemudian kita akan belajar juga tentang kebebasan asasi. Okey, dan juga pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Okey, ini adalah dalam subtopik apa kelas? Dalam subtopik amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Kemudian, 3.5 adalah tentang keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Okey, di sini apa yang kamu akan belajar ialah tentang apa? Gabungan unsur tradisional dan juga moden dalam pentadbiran di negara kita. Okey, kemudian mekanisme apa? Semak dan juga imbang dalam pentadbiran. Kemudian kamu akan belajar juga tentang kuasa budi bicara raja dan juga yang last sekali untuk topik ini adalah kamu akan belajar tentang kerjasama politik yang diamalkan di negara kita. Okey kelas. Jadi amalan demokrasi. Okey, amalan demokrasi yang kita tahu, amalan demokrasi ni diamalkan di negara kita. Okey, negara kita mengamalkan apa? Demokrasi berparlimen. Okey, yang digunakan sebagai apa? Sistem pentadbiran negara. Jadi ciri demokrasi. Kita kena tahu apa dia? Ciri-ciri demokrasi. Okey, sesebuah negara yang mengamalkan demokrasi, dia akan bercirikan apa? Ada apa? Ada pilihan raya. Okey. Kemudian, apa dia? Jaminan kepada hak kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan juga negeri. Okey. Jadi ini jelas dinyatakan dalam mana? Dalam perlembagaan persekutuan. Okey. Jadi kita nak tengok di sini yang pertama, ciri yang pertama apa? Demokrasi adalah apa dia tadi? Amalan pilihan raya. Okey, amalan pilihan raya yang telah diamalkan di negara kita. Okey, apa dia pilihan raya? Okey, pilihan raya ialah apa? Satu elemen yang penting, yang menunjukkan bahawa negara kita mengamalkan demokrasi. Jadi, negara kita, pada asasnya pilihan raya umum diadakan dalam masa berapa? Diadakan dalam masa tempoh 5 tahun. Okey. Jadi, pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan sehingga hari ini. Okey. Jadi dekat sini kalau awak tengok, setiap 5 tahun sekali negara kita akan apa? Mengadakan pilihan raya umum, untuk apa? Membentuk sesebuah kerajaan. Jadi pilihan raya di negara kita, selalunya melibatkan
beberapa parti politik, okey, yang terlibat, di mana parti politik tersebut, okey, terlibat dalam pilihan raya untuk apa? Memperolehi apa? Mandat daripada rakyat untuk apa? Untuk memerintah. Okey, ini kalau awak tengok dalam buku teks awak ada contoh lambang lambang beberapa parti politik yang apa? Terlibat dalam pilihan raya di negara kita. Kalau awak tengok dekat sini yang awak biasa, okey, ada UMNO, ada apa lagi ni? Dia ada PAS, okey, ada apa ni? Keadilan, ada banyak lah ni kalau awak tengok ini adalah contoh-contoh parti politik. Okey, kemudian pilihan raya juga bila nak diadakan, okey, dia mesti ada apa? Kempen pilihan raya. Okey, kenapa pilihan raya ini perlu ada kempen? Untuk membolehkan apa? Rakyat mengenali calon dan juga memahami manifesto apa? Parti yang bertanding. Okey. Okey, perlu selalunya sebelum adanya pilihan raya, okey, jadi calon-calon ni akan berkempen, okey, untuk supaya rakyat lebih dekat lagi dengan calon-calon untuk apa? Untuk memahami apa dia manifesto parti-parti yang bertanding. Okey, selain daripada itu, okey, untuk pilihan raya juga, okey, amalan pilihan raya negara kita selalunya dia ada satu suruhanjaya pilihan raya yang telah dilantik, okey, untuk menguruskan pilihan raya di negara kita. Dan kita sebagai rakyat, okey, selalunya perlu apa? Menyemak nama pada daftar pemilih sebelum kita mengundi. Yang ni. Kalau nama kita tak ada dalam daftar pemilih ni, kita tidak boleh mengundi. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia, okey, apabila setelah 21 tahun ke atas, kita kena apa? Kita kena daftar pemilih. Kita kena daftarkan nama kita untuk layak mengundi. Okey, kalau kita tak daftar, maksudnya walaupun umur kita dah berapa, okey, kata 25, 26, tapi kita tak ada mendaftar untuk sebagai pemilih, jadi kita tak boleh mengundi. Okey, selain daripada tu, kalau awak tengok, okey, apa yang dilakukan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya adalah, okey, kalau awak tengok, ini adalah gambar, gambar tong undi SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya. Okey, undian dilakukan dengan menggunakan apa? Kalau awak tengok kat situ, okey, menggunakan prosedur yang telus dan juga sistematik. Okey. Okey, kat sini kalau awak tengok, ni gambar undi adalah rahsia. Kita sebagai pengundi adalah rahsia kita nak undi siapa, okey, dan merupakan bukti keabsahan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Okey, jadi sebagai rakyat dalam sesebuah negara demokrasi, kita sewajarnya apa? Memahami kepentingan pilihan raya yang memberikan apa? Mandat untuk membentuk sesebuah kerajaan. Okey, jadi warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan apa? Menunaikan hak dan juga tanggungjawab melalui pilihan raya, okey, untuk memilih pemimpin yang berwibawa bagi mencorakkan apa? Bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara kita. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, apa tanggungjawab kita? Okey, kita bila dah cukup umur, layak untuk mengundi, okey, kita daftar sebagai pemilih supaya kita apa? Supaya kita berhak untuk membuat pilihan untuk membentuk sesebuah kerajaan. Jadi maksudnya amalan demokrasi adalah apa? Hak rakyat untuk membentuk sesebuah kerajaan. Okey kelas. Jadi itu tadi kita dah tahu apa dia ciri demokrasi. Yang pertama, apa dia tadi? Dia mesti ada pilihan raya, ada amalan pilihan raya. Okey.
Ciri yang kedua, okey, ciri yang kedua demokrasi iaitu kebebasan asasi. Okey, apa dia kebebasan asasi? Kebebasan asasi adalah apa? Hak asasi, okey, hak asasi yang dimiliki oleh siapa? Oleh seseorang individu. Okey, di sisi undang-undang. Jadi Perlembagaan Persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan apa? Asasi. Antaranya, okey, apa dia kita katakan? Apa dia kebebasan asasi itu? Adalah kebebasan, termasuklah kebebasan diri. Kemudian apa dia? Kebebasan beragama. Okey, apa lagi? Hak berkenaan dengan pendidikan. Serta kebebasan bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan. Okey, saya ulang semula. Jadi apa dia amalan ataupun ciri demokrasi yang kedua iaitu apa? Tadi awak dah tahu, satu yang pertama adalah amalan pilihan raya. Ni yang kedua. Okey, yang kedua adalah ciri demokrasi yang kedua adalah kebebasan asasi. Apa dia kebebasan asasi? Iaitu hak seseorang itu daripada segi undang-undangnya, okey, yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, okey, di mana kita bebas untuk apa? Kebebasan diri sendiri, kita bebas kebebasan beragama, kemudian hak kita untuk pendidikan, kemudian kita berhak bersuara, berhimpun, okey, berpersatuan. Itu bermaksud kebebasan asasi. Okey, ini ada kalau awak tengok dekat sini, dekat dalam buku teks awak, okey, jadi kebebasan asasi yang tadi cikgu ulang semula, okey. Kebebasan asasi berdasarkan perlembagaan apa? Persekutuan. Okey, apa dia? Yang pertama dia ada 4. Kebebasan pada diri sendiri. Okey, apa maksud kebebasan diri? Okey, kebebasan diri tiada seorang, okey, tiada seorang pun yang apa? Boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Okey. Ini maksud kita bebas, okey, kita ada hak, okey, maksudnya tak ada sesiapa yang boleh suka-suka nak bunuh kita, okey. Okey, dilucutkan kebebasan diri kecuali ikut undang-undang. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah apa dia? Kebebasan beragama. Okey, ini hak kita yang kedua. Okey, kebebasan beragama. Islam adalah apa? Agama persekutuan. Jadi penganut agama lain masing-masing boleh mengamalkan agama masing-masing. Tak ada larangan, okey, tak ada paksaan. Mesti okey, rakyat Malaysia semua mesti beragama Islam. Tak boleh ada agama lain, tak ada, okey. Itu maksud kebebasan beragama, okey. Okey, kita ke yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah hak berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan pendidikan. Okey, di mana tidak boleh, okey, tidak boleh apa? Kelas. Tidak boleh ada diskriminasi. Okey, saya highlight kat sini. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga atas alasan agama, ras dan juga keturunan ataupun tempat lahir. Ini adalah maksudnya tidak ada bukan keistimewaan, dia tidak ada diskriminasi pada inilah, okey, warga negara yang ada alasan agama, ras dan juga keturunan ni tadi. Okey, yang keempat adalah tentang, kalau awak tengok apa dia kebebasan dia seterusnya adalah tadi pendidikan. Okey, yang keempat adalah kita bebas bersuara, berhimpun dan juga berpersatuan.
di mana setiap warga negara berhak bebas untuk bersuara. Kita bebas untuk bersuara kalau tak puas hati. Boleh menyuarakan pendapat kita. Berhimpun secara aman dan juga membentuk persatuan. Jadi ini adalah ciri amalan demokrasi yang kedua, iaitu kebebasan asasi. Jadi yang ketiga, kalau awak tengok di sini, yang ketiga apa dia ciri demokrasi adalah pengasingan apa? Yang ketiga adalah pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan sehinggalah ke hari ini. Jadi, apa dia dimaksudkan dengan pengasingan kuasa? Kuasa pemerintah di negara kita, dia terbagi kepada 3 badan. Ingat, ada berapa? Ada 3 badan, iaitu apa? Badan perundangan. Kemudian ada badan pelaksana ataupun eksekutif dan juga badan kehakiman. Jadi, kuasa badan tersebut ditentukan oleh apa? Perlembagaan persekutuan. Dan yang di-Pertuan Agong, sebagai apa? Ketua utama negara merupakan punca kuasa kepada 3 badan-badan ini. Jadi, jadi apa? Yang atas sekali yang di-Pertuan Agong, kemudian apa dia? Bidang-bidang dalam kuasa yang di-Pertuan Agong, iaitu apa dia? Yang pertama adalah badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Ada 3 dekat sini. Pengasingan kuasa telah berlaku bermula daripada apa? Negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi dekat sini kelas kita dapat lihat dalam pengasingan kuasa dan juga pemerintahan. Di mana yang di-Pertuan Agong yang di atas sekali, kemudian ada Majlis Raja-Raja, betul? Awak dah belajar Majlis Raja-Raja yang terdiri daripada ahlinya adalah raja-raja daripada 9 buah negeri, kemudian ditambah pula dengan yang dipetua-petua, di negeri-negeri yang tidak ada raja. Kemudian apa dia? Ada 3 badan tadi. Yang pertama tadi awak kata badan apa? Dalam pengasingan kuasa ada badan apa kat sini? Badan perundangan. Kemudian ada badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Kalau awak tengok gambar rajah ni, badan perundangan, di bawahnya terdiri daripada parlimen. Dan parlimen ni ada terbagi kepada 2, iaitu di sini ada Dewan Negara dan juga apa? Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Bagi badan eksekutif pula, ada Perdana Menteri, kemudian ada Jemaah Menteri dan juga kementerian-kementerian yang terlibat. Kemudian badan kehakiman. Apa dia badan kehakiman? Dia mesti ada apa? Ketua Hakim Negara yang dia dilantik oleh siapa? Yang di-Pertuan Agong. Kemudian ada Mahkamah Atasan dan juga Mahkamah Bawahan. Jadi awak saya nak awak tolong ingat, apa dia 3 bidang kuasa, yang diamalkan di negara kita, di mana ada badan perundangan, eksekutif dan juga kehakiman, dan apa dia di bawah badan-badan tu, apa dia ciri ataupun badan perundangan tu terdiri daripada apa? Ada, awak tahu ada parlimen, ada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat, kemudian badan eksekutif ada Perdana Menteri, Jemaah Menteri, kementerian dan juga kehakiman. Tadi ada apa? Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan juga Bawahan.
Okey, jadi cikgu akan terangkan sedikit tentang bidang kuasa yang pertama, iaitu tentang, kalau awak lihat dekat sini adalah badan perundangan. Jadi badan perundangan, okey, apa dia badan perundangan ni? Dia berfungsi untuk gubal undang-undang. Okey. Badan perundangan adalah berfungsi untuk gubal undang-undang dan juga badan perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan. Apa dia kita panggil dia? Badan perundangan tersebut adalah kita panggil dia parlimen. Ingat, badan perundangan pada peringkat persekutuan kita panggil dia sebagai parlimen. Okey. Badan perundangan pada peringkat kerajaan negeri dipanggil apa? Dipanggil Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Okey, ingat ada dua. Kalau badan perundangan di peringkat persekutuan, kita panggil dia apa kelas? Kita panggil dia parlimen. Badan perundangan pada peringkat kerajaan negeri, kita panggil Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Okey, kita tengok parlimen. Parlimen apa tadi? Okey, badan apa? Badan perundangan di peringkat apa? Persekutuan, kita panggil parlimen, kan? Okey. Dia adalah badan apa? Tengok kat sini, cuba baca. Okey. Parlimen. Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Jadi parlimen ini terdiri daripada apa? Ada berapa komponen? Kalau awak tengok sini, ada 3 komponen. Ingat. Parlimen ada berapa komponen? Ada 3 komponen. Apa dia yang ada di parlimen? Yang pertama adalah yang di Pertuan Agong. Okey. Kemudian ada apa? Dewan Rakyat. Okey. Kemudian ada apa lagi dekat parlimen? Okey. Yang ketiga adalah ada apa? Dewan. Ada dewan apa? Ada Dewan Negara. Jadi, parlimen ni merupakan lambang demokrasi yang mencerminkan apa? Mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Jadi, okey, kalau awak tengok di sini, parlimen berkuasa untuk apa? Gubal undang-undang. Selain daripada itu juga, okey, parlimen boleh buat apa? Selain daripada gubal undang-undang, pinda undang-undang persekutuan yang sedia ada. Okey. Kemudian, apa lagi fungsi parlimen? Dia menyemak dasar kerajaan. Kemudian, meluluskan perbelanjaan kerajaan. Okey. Dan juga sistem cukai yang baharu. Jadi itu adalah fungsi atau peranan parlimen sebagai badan perundangan tertinggi di Malaysia. Ingat, parlimen adalah apa? Badan perundangan. Dan parlimen ni terdiri daripada berapa komponen? Ada 3 komponen, iaitu Agong, okey, yang di Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Okey, apa dia fungsi? Parlimen dia berkuasa untuk gubal undang-undang. Selain itu, dia boleh pinda undang-undang yang sedia ada. Dia semak dasar kerajaan, luluskan perbelanjaan dan sistem cukai yang baru. Okey. Ni, Dewan Negara. Dewan Negara adalah salah satu komponen ataupun kita panggil dia Dewan Senat dalam parlimen. Apa dia Dewan Negara? Dewan Negara adalah dewan tertinggi dalam perundangan negara. Dan di Dewan Negara membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Okey. Apa dia Dewan Rakyat? Kalau awak tengok sini. Okey. Dewan Rakyat. Okey, cuba tengok. Dewan Rakyat. Apa dia Dewan Rakyat? Dewan Rakyat adalah dewan yang ahlinya terdiri dipilih oleh siapa? Oleh rakyat melalui apa? Pilihan raya. Dan Dewan Rakyat juga, okey,
Dia bertujuan untuk menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Okey, dapat kelas? Itu adalah tentang badan perundangan sedikit. Okey. Okey kelas, ni kalau dalam buku teks awak ni, awak dapat tengok, awak dapat lihat, okey, ilustrasi bangunan parlimen di mana, okey, ini adalah gambar, okey, bangunan parlimen di negara kita, menunjukkan lokasi Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Okey, dekat dalam ni, di mana ada Dewan Rakyat. Okey, sini adalah di dalam parlimen tu. Okey, di sini ada, kalau awak tengok anak panah ni, ini adalah apa? Dewan Negara. Dan di sini adalah Dewan Rakyat bersidang. Okey. Dan juga komponen yang ini adalah yang di-Pertuan Agong, salah satu komponen dalam badan perundangan. Jadi kat sini ada 3 komponen 3 komponen parlimen. Ni satu yang di-Pertuan Agong. Okey. Kemudian ni yang kedua. Yang kedua adalah apa tadi? Yang kedua adalah Dewan Negara ataupun kita panggil Dewan Senat. Okey, dan yang ketiga adalah apa dia? Dewan Rakyat. Okey, kelas. Okey, tadi kita dah kata kalau parlimen adalah badan di peringkat kerajaan persekutuan, badan perundangan. Dan badan di perundangan di setiap negeri kita panggil apa? Dewan Undangan Negeri ataupun DUN. Okey. Jadi ini adalah contoh contoh gambar Dewan Undangan Negeri Sarawak. Okey. Di dekat Malaysia ni, okey, terdapat apa? Terdapat DUN di setiap negeri. Okey, kecuali apa? Bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dan ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai apa? Ahli parlimen. Dia tak ada Dewan Undangan Negeri. Okey. Jadi dewan ini terdiri daripada apa? Kalau di setiap negeri, kalau parlimen komponennya yang di-Pertuan Agong, kalau Dewan Undangan Negeri komponennya terdiri daripada apa? Sultan ataupun yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tak ada sultan, okey, selaku ketua negeri. Kemudian ada apa? Ada speaker dewan dan juga ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ADUN yang dipilih apa? Melalui pilihan raya. Okey. Di peringkat negeri. Jadi DUN ni dia berfungsi untuk apa? Gubal undang-undang juga, tapi bagi apa? Adakah bagi kerajaan persekutuan? Tidak. DUN adalah dia gubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Ingat kan? Jadi kat sini cikgu harap kamu dapat membezakan apa dia parlimen, apa dia DUN. Okey, maksudnya parlimen adalah kerajaan persekutuan luluskan, okey, bahagian apa tadi cikgu cakap, bahagian perundangannya kita patut parlimen, gubalnya di parlimen. Tapi kalau di setiap negeri, okey, adalah digubal dia apa? Di peringkat DUN, di mana dia gubal undang-undang untuk negeri masing-masing. Tapi bagi negeri-negeri macam contohnya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya, 3 wilayah tersebut, wilayah persekutuan, dia tak ada apa? Dia tidak mempunyai Dewan Undangan Negeri. Okey, sebab dia bukan negeri, di wilayah persekutuan. Jadi dia wilayah itu hanya ada ahli parlimen. Dapat ya kelas dan kalau DUN ni, okey, kalau peringkat parlimen, okey, komponennya adalah yang di-Pertuan Agong. Tapi kalau peringkat negeri, siapa yang atas dia adalah sultan ataupun yang di-Pertua Negeri di negeri tersebut. Kemudian ada speaker dewan dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu ADUN. Yang dipilih, ADUN ni selalunya dipilih melalui pilihan raya. Okey. Okey, jadi yang kedua tadi, okey, kita lebih cuba nak memahami dia apa dia badan eksekutif. Jadi badan eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut apa? Perlembagaan persekutuan.
Jadi badan eksekutif peringkat kerajaan persekutuan adalah apa? Jemaah menteri. Maksudnya orang yang melaksanakan pemerintahan. Okey. Jadi jemaah menteri, dan di peringkat negeri adalah majlis mesyuarat kerajaan negeri. Itu adalah badan eksekutif di peringkat negeri. Kalau persekutuan kita kata jemaah menteri. Okey kelas. Jadi kita tengok dekat sini. Okey, jemaah menteri ataupun kita panggil dia menteri kabinet selalunya. Okey. Jemaah menteri ni terdiri daripada siapa? Kalau awak tengok. Okey, jemaah menteri terdiri daripada Perdana Menteri. Kemudian ada menteri-menteri lain seperti menteri apa? Menteri Kanan, Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan. Okey, jadi tugas utama menteri-menteri ni adalah apa? Apa tugas utama jemaah menteri ni? Dia menggubal dasar negara dan juga melaksanakan pembangunan. Ingat, ini ada dua tugas dia. Yang ni tugas dia. Pertama, gubal dasar negara, dan juga yang kedua adalah apa dia? Melaksanakan pembangunan. Okey, Perdana Menteri mengetuai jemaah menteri. Jadi Perdana Menteri ini beliaulah yang memimpin kerajaan. Dan beliaulah yang menjalankan apa? Pentadbiran pada peringkat apa? Pada peringkat kerajaan persekutuan. Kemudian di bawah Perdana Menteri ada menteri-menteri yang lain membantu mengetuai kementerian masing-masing, di mana menteri-menteri tersebut melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh jemaah menteri. Dan anggota jemaah menteri, dia berpegang pada prinsip apa? Seseorang menteri tersebut, dia perlu berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada siapa? Kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh jemaah menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan apa? Jawatan sebagai jemaah menteri. Dapat kat situ kelas? Sekarang kita nak tengok pula di setiap negeri, kerajaan negeri pula ada majlis mesyuarat kerajaan negeri. Apa dia? Jadi dia peringkat badan eksekutif pada peringkat negeri. Kuasa eksekutif terletak pada siapa? Terletak pada sultan atau raja ataupun yang dipertua negeri. Jadi bagi negeri-negeri di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ni dilaksanakan oleh siapa? Oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Exco. Di Sarawak dan Sabah, badan eksekutif negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Kabinet Negeri. Ni. Dan juga pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh apa? Menteri apa? Dia ada menteri besar ataupun ketua menteri. Ini di setiap negeri. Jadi pengasingan kuasa yang ketiga adalah apa? Badan kehakiman. Apa dia badan kehakiman? Kita tengok secara detailnya. Badan kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab mentafsir, melaksanakan undang-undang serta mempertahankan apa? Perlembagaan persekutuan. Jadi badan kehakiman ini diketuai oleh siapa? Badan kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Ada Ketua Hakim Negara. Kuasa badan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah. Dekat sini hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Jadi peranan badan kehakiman adalah untuk apa?
untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat. Okey, maupun sesama rakyat. Jadi di sini, okey, konflik yang berlaku selalunya okey akan diselesaikan oleh badan kehakiman. Okey. Okey, selain daripada itu, badan kehakiman juga diselesaikan masalah jika berlakunya konflik di antara apa? Kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Okey. Jadi dekat sini, okey, fungsi badan kehakiman bergantung pada status mahkamah, di mana mahkamah ni terdiri daripada dua, iaitu mahkamah atasan dan juga mahkamah bawahan. Terdapat juga mahkamah khas. Jadi selain daripada itu, di peringkat negeri pula, okey, mahkamah yang ada adalah mahkamah syariah, mahkamah anak negeri Sarawak dan juga Sabah. Okey, ini mahkamah atasan, okey, dan ada mahkamah bawahan. Okey, apa yang ada di mahkamah atasan itu mahkamah-mahkamahnya awak boleh tengok. Okey, mahkamah bawahan ada mahkamah seksyen, ada mahkamah magistrate. Awak kena tahu. Mahkamah seksyen ni masuk mahkamah atas ke bawah. Okey. Ini adalah hierarki dia Okey kelas. Okey, jadi dekat sini kita dapat lihat bahawa siapa dia hakim. Hakim mestilah apa? Mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Okey, dia tidak boleh di bawah pengaruh politik. Dan hal ini juga dapat menjamin apa? Integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab untuk apa? Untuk menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Okey, jadi kita sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya apa? Memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Okey, ini adalah apa prinsip yang ada dalam rukun negara kita. Okey, jadi kita tahu bahawa kenapa perlunya pengasingan kuasa dalam apa pemerintahan negara untuk apa? Untuk mewujudkan apa? Untuk mewujudkan pemerintahan yang apa? Yang adil dan juga sama. Jadi okey, pengasingan kuasa juga dapat membentuk konsep semak dan juga imbang dalam pemerintahan supaya apa? Supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh apa? Oleh seseorang ataupun sesebuah institusi. Okey. Jadi dekat sini ini adalah peranan badan kehakiman Okey, jadi kita pergi kepada 3.5. Okey, apa keunikan amalan demokrasi yang ada di negara kita? Jadi keunikan amalan demokrasi berparlimen, okey, dilihat daripada apa? Kita ni ada aspek gabungan unsur tradisional, moden. Okey, kemudian ada mekanisme semak dan juga imbang, dan juga apa? Budi bicara raja serta juga kerjasama politik. Ada beberapa keunikan. Okey, ni yang pertama tadi apa dia? Ni adalah ada gabungan unsur tradisional moden. Lepas tu yang kedua ada mekanisme semak dan juga timbang. Yang ketiga, kuasa budi bicara raja. Yang keempat, ada apa? Okey, keunikannya ada kerjasama politik. Ni. Okey. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama adalah tentang gabungan unsur tradisional. Itu uniknya amalan demokrasi di negara kita, demokrasi berparlimen. Unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Ini yang pertama, uniknya. Okey, kelas. Okey, keunikan pemerintahan di Malaysia okey, teradun daripada unsur tradisional dan juga moden. Okey, unsur tradisional.
Unsur tradisional terletak pada apa? Pada kedudukan raja sebagai warisan sosio-politik masyarakat Melayu. Jadi dalam negara kita ada pemerintah, raja ada yang di-Pertuan Agong, dan di setiap negeri ada sultan-sultan yang memerintah. Jadi ini adalah unsur ciri tradisional. Dan juga ada juga apa? Ciri moden. Apa dia unsur moden dia? Unsur moden pula adalah demokrasi berparlimen. Berdasarkan apa? Model Westminster di England. Okey. Kemudian, jadi adalah kombinasi, ada gabungan, okey, raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, okey, adalah apa? Kaedah yang terbaik untuk apa? Untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik di negara kita. Kenapa? Sebab negara kita mempunyai kepelbagaian bangsa. Kemudian ada pelbagai agama dan juga budaya. Okey, dapat kelas? Okey, jadi kita pergi apa keunikan yang kedua? Tadi adalah kita dah tahu keunikan yang pertama adalah apa dia? Gabungan. Ada gabungan moden dan juga tradisional. Okey, yang kedua, apa dia uniknya? Kita punya apa? Keunikan amalan demokrasi berparlimen. Okey, sebab ada apa? Mekanisme semak dan juga imbang dalam pentadbiran. Apa maksudnya kat sini? Okey, sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen, okey, mewujudkan apa tadi? Mekanisme semak dan imbang. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa pemerintahnya apa? Pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi apa? Pemerintahan demokrasi, kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan juga dasar negara. Kemudian, okey, kita dapat lihat kuasa pengimbangnya yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi. Seperti apa? Pertikaian, parti politik, yang pelbagai ideologi dan juga perselisihan faham antara kaum. Okey. Dan selain daripada itu, kalau kita tengok, okey, semak dan imbang juga berlaku melalui apa? Kalau awak tengok kat sini, melalui pengasingan kuasa. Okey, pengasingan kuasa, iaitu badan perundangan, eksekutif dan juga kehakiman. Yang tiga kita belajar tadi. Jadi badan perundangan diberi peranan untuk apa? Gubal undang-undang, okey. Kemudian dilaksanakan pula oleh siapa? Oleh badan eksekutif. Okey, kemudian bila berlaku pula konflik, okey, ataupun kekeliruan, okey, diselesaikan oleh siapa? Badan kehakiman. Okey, dapat kelas? Okey, jadi kat sini adalah dia berkait di antara satu sama lain. Okey, seterusnya, okey, yang ketiga, apa uniknya demokrasi berparlimen ni tadi di negara kita? Yang ketiga adalah wujudnya kuasa budi bicara raja. Okey, jadi di sini kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Okey. Dalam perlembagaan memperuntukkan apa? Memperuntukkan budi bicara yang di-Pertuan Agong dalam soal apa? Pelantikan ketua kerajaan persekutuan, kerajaan persekutuan, iaitu apa? Perdana Menteri. Jadi raja dan yang di-Pertuan negeri mempunyai budi bicara untuk lantik ketua kerajaan negeri, iaitu menteri besar. Maksudnya kalau di peringkat negeri, okey, siapa yang ada budi bicara untuk melantik
ketua kerajaan di setiap negeri adalah sultan ataupun raja di negeri itulah. Tapi kalau di kerajaan persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong juga mempunyai budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan apa? Pembubaran parlimen. Jadi yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan bubaran DUN. Ini untuk yang peringkat negeri. Kalau peringkat negeri raja ataupun yang di-Pertua negeri. Kalau peringkat persekutuan parlimen adalah yang di-Pertuan Agong. Okey, dapat kelas? Okey, jadi ini adalah kalau awak tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah tentang apa? Kerjasama politik. Okey, kerjasama politik. Jadi dia adalah apa? Keunikan yang keberapa tadi? Tadi yang ketiga, yang ni adalah yang keempat. Yang keempat, kerjasama politik. Itu uniknya amalan demokrasi dekat negara kita. Okey, di sini ada kerjasama politik menekankan soal apa? Perkongsian. Okey, kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, ada perundingan, ada pengorbanan bagi memastikan memastikan suara di setiap kaum yang diwakili. Okey. Jadi selalunya pemuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik tersebut membentuk kerajaan dan juga berkongsi kuasa dalam pemerintahan negara kita. Okey. Jadi kita ketahui bahawa sejak pilihan raya pada tahun bila 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk dinamakan Parti Perikatan. Parti Perikatan. Kemudian gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan apa? Barisan Nasional. Okey, Barisan Nasional gabungan antara MCA, MIC, UMNO. Okey, jadi parti ini dia telah memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Dan pada pilihan raya umum yang ke-14 iaitu pada tahun 2018, kerjasama politik juga telah membolehkan Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok ini adalah tahun pembentukan parti-parti politik dan kerjasama politik yang ada. Okey, contohnya kat sini kalau awak tengok iaitu pada tahun 1954 gabungan antara kaum adanya wujudnya Parti Perikatan. Kemudian pada tahun 1962 wujudnya kerjasama iaitu Parti Gabungan Perikatan Sarawak dan juga Sabah. Pada tahun 1974 wujudnya Parti Perikatan ni dah tukar nama kepada Barisan Nasional. Dia ada 3 kaum di situ, MIC, MCA dan juga UMNO. Okey. Kemudian pada tahun 1990 adanya gabungan politik Angkatan Perpaduan Ummah. Kemudian yang ni awak tengok barisan alternatif. Okey, 2015 Pakatan Harapan PH. Okey. Kemudian 2018 ada gabungan Parti Sarawak dan juga Sabah. Okey, ini adalah kerjasama politik yang ada di dalam negara kita. Maksudnya mereka bersama-sama bergabung untuk membentuk kerajaan melalui demokrasi berparlimen. Okey, dapat kelas. Jadi hari ini kita dah selesai belajar tajuk 3.4 tentang amalan demokrasi berparlimen, dan juga 3.5 adalah keunikan. Apa uniknya? Ada 4 tadi. Ada kerjasama politik. Kemudian ada yang awak belajar tentang ada gabungan, ada unsur gabungan.
moden dan juga tradisional, kemudian ada budi bicara yang di-Pertuan Agong, okey, ataupun raja, kemudian ada mekanisme semak dan juga imbang dalam pentadbiran di negara kita. Jadi itu adalah keunikan-keunikan yang ada dalam amalan demokrasi di negara kita. Jadi di sini bab 3 awak dah belajar semuanya tentang raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi yang diamalkan di negara kita, di mana bila kata demokrasi maksudnya rakyat berhak untuk bersuara dan memilih kerajaannya, okey. Okey, maksudnya kerajaan dipilih oleh rakyat untuk membentuk kerajaan, okey. Kemudian apa amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita adalah kita amalkan kita ada pilihan raya, kemudian ada hak kebebasan, hak asasi, okey. Itu semua awak dah belajar dalam bab 3 ini. Okey, jadi untuk lebih faham, cikgu nak selepas cikgu ajar ni pun awak baca balik, okey, tajuk-tajuk ini, dan nanti kita akan sambung kepada bab yang keempat, iaitu kalau awak tengok dalam buku teks awak, okey, bab yang keempat adalah tentang apa? Okey, kalau kita tengok. Okey, yang bab yang keempat adalah sistem persekutuan. Jadi cikgu nak awak baca tentang tajuk yang seterusnya, iaitu sistem persekutuan. Okey, terima kasih kelas.